السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Ia suatu pertemuan yang sangat mendebarkan kerana kali pertama kita bertentang mata dan saya diberikan peluang untuk bercakap di hadapan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama, saya ucap terima kasih kepada Al-Fadil Mudir Smart IQ, Al-Ustaz yang dikasihi Al-Habib Cikgu Rosli, kan, dan seluruh pimpinan pengurusan sekolah. Malam ini apa yang kita rancang berlaku dengan baiknya, walaupun hampir nak diubah kerana bertembung ada satu program, tapi saya tolak program tersebut kerana nak hadir ke sini. Tambahan pula, selepas poster tersebar, antara yang hantar poster send kat saya ialah Datuk Mufti. Mana dia boleh saya pun tak tahulah, tapi Datuk Mufti send kat saya gambar poster saya ceramah di sini. Satu amaran, jangan batal lah. Jadi saya abang dekat isteri, kalau tak pi ni kacau. Jadi, tapi memang saya nak mai ke IQ kerana dahulu ketika saya belajar, kami ada grup gerakan mahasiswa tajdid. Dia ada convention sunnah ketika itu di sini. Saya ingat lantai pun masa tu lantai ni lah, kan. Tidur di belakang tu. Pasal itu saya tanya pelajar tadi ni, tandah di mana? Dia bagi tahu, tapi saya dah boleh baca dah tandah belakang tu. Tandah tak berubah lah, masih di belakang tu. Mari bersama-sama convention sunnah. Saya ingat masa tu tajuk merentasi fikrah merentasi, lebih kurang macam tu lah, kan. Kemudian boleh datang balik ke sini dan mujuklah mereka letak meja di bawah. Saya juga duduk atas tu. Kerana yang boleh duduk di atas tu ialah sahibus samahah, kan. Jadi saya ni bawah sikit lah, kan. Duduk tang ni, jangan duduk luar sudah. Kan. Baik. Apabila pihak IQ, saya pun majhul yang berhubung dengan saya tu, pasal dia punya WhatsApp tu lambang IQ. Jadi saya tak tahu siapa yang berhubung dengan saya tu. Rawi dia majhul.
majhul hal dan majhul ain. Cuma dia duk WhatsApp mai, saya duk jawab lah, saya pun percayalah pasal dia lambang IQ kan. Tapi siapakah identitinya tak diketahui. Kalau dalam ilmu hadis, riwayat ni ditolak lah pasal rawi tak dikenali kan. Saya pun tak tahu, mungkin ada khani dulu yang duk berhubung jemputan ni, sekarang dia pergi pelih saudara Luqman kan. Dulu dia duk jemput mai lah, lepas tu saudara yang baru ni lah kan. Bincang tentang tajuk, saya pun tak tahu nak bagi tajuk apa. Tapi saya terfikir bahawa apa yang saya akan main nanti ialah bercakap di hadapan pelajar-pelajar yang menuntut ilmu agama. Jadi saya sedikit malam ni bukanlah nak ceramah sangat, nak bagi sikit motivasi, nak tasjir', bagi semangat kepada para pelajar, dan nak berkongsi sedikit pengalaman bagaimana menghadapi dunia luar. Dan saya amat teruja apabila Ustaz Rosli bagi tahu kata ada ruang soal jawab. Jadi semua pelajar boleh bertanya. Yang di belakang tu as-sabiqunal awwalun dilarang tanyalah. Kan. Depa semua tu golongan as-sabiqunal awwalun. Kan. Dulu masa saya jumpa janggut hitam. Sebahagiannya depa duk masak di luar di belakang tu. Mai pula depa dah kibar lah kan. Okey. Baik. Adik-adik pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila kita mari mengaji agama, nuntut ilmu, tak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Muawiyah, kita tentu pernah dengar kan hadis apa? Apabila kita sebut tentang ilmu agama, kita sebut tentang kefahaman agama, kita tak akan lari daripada hadis ni. Hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari, iaitu hadis man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Tuhan nakkan kebaikan. Sebab itu apabila kita dipilih oleh Allah untuk duduk di bidang agama, belajar agama, memahami agama, itu tanda Tuhan sukakan kita. Soal sama ada kita jadi ustaz atau tidak, sama ada kita jadi penceramah agama ataupun tidak, saya akan sentuh bahagian yang kedua. Tetapi pertama, kita telah dipilih oleh Allah, termasuk mereka yang berada di belakang, walaupun mungkin tidak memakai pakaian sekolah agama, tidak menyandang gelaran pelajar agama, tetapi kita bertemu pada titik belajar agama. Dan Nabi menyatakan apabila Tuhan menyayangi seseorang, Tuhan cinta pada seseorang, Tuhan nakkan kebaikan, Tuhan tak bagi harta pada dia. Bila Tuhan nakkan kebaikan, Tuhan tak bagi kedudukan, tetapi Tuhan yufaqihu, Tuhan memberikan dia faham agama. Belajar agama satu tajuk, faham agama satu tajuk. Kerana ada orang yang belajar agama tapi Allah tak mengurniakan kepahaman pada dia. Dan kita akan sebut nanti contoh-contoh yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Sebab itu bukan semua orang yang belajar agama boleh memahami agama seperti yang Tuhan nak. Dan tak pelik jika ada orang yang tidak berada di aliran agama, tidak takhasus di dalam pengajian agama, lebih memahami agama daripada orang yang belajar agama, kerana Tuhan inginkan kebaikan pada dia. Sebab itu bila kita belajar agama, memahami agama,
menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama, perkara yang paling besar yang kita kena fokus ialah kita nak faham agama macam yang Nabi ajar. Yang tu dulu. Awak mengaji apa pun, nombor satunya awak nak faham agama macam Nabi ajar. Maka di situ barulah kita dapat kebaikan. Boleh? Baik. Berikutnya. Hadirin mukminin. Bila kita belajar agama atau kita menuntut ilmu, dunia realiti hari ini banyaklah benda yang seronok. Dia tak macam dulu. Dulu pun saya ingat sama lah kot. Apabila awak belajar agama, tambah awak punya pakaian pun sakanlah kan. Cuba apa semua ni. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita tentang orang yang belajar agama bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dia belajar agama untuk liyumari bihi sufaha, untuk dia berdebat dengan orang bodoh, untuk dia menunjuk-nunjuk ilmu dia, dan untuk dia mencari kemahsyuran. Ada. Dan bila kita masuk dalam bidang agama ni, bila kita menuntut ilmu agama ni, bila kita mengaji agama ni, siapa pun dia akan main fitnah ni. Fitnah ni maksudnya ujian. Sebab itu sebelum kita nak pi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ballighu anni walau ayah tu, kita kena faham tajuk ni dulu. Siapa kita mengaji? Sebab hari ni ramai orang nak mengaji. Oi, seronok sekarang ni. Bila kita mengaji agama, kita ada gelaran orang agama, dia akan main satu benda. Nombor satu apa dia? Kemahsyuran. Glamour. Awak mungkin tak rasa lah lagi pasal tak glamour lah lagi kan. Cuba nanti bila awak keluar, ada gelaran, tampil dalam masyarakat. Sebab itu para ulama apabila menulis buku-buku atau kitab-kitab, hadis apa yang mereka letak nombor satu? Hatta Al-Imam Al-Bukhari, awak belajar kan baru ni Muqaddimah Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Kitab apa dalam Bukhari yang pertama? Kitab Bad'il Wahyi, kan? Permulaan kepada wahyu. Sahih Bukhari itu kitab yang pertama, kitab berkaitan permulaan wahyu. Tapi hadis yang pertama, hadis apa? Hadis niat. Yang mana hadis niat tu ada kaitan dengan wahyu tak? Ada tak kaitan? Tak ada. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis yang pertama, hadis Amirul Mukminin Abu Hafs Umar, berkaitan tentang niat. Walaupun kitab tu berkaitan dengan wahyu. Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, dia tulis kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Bab yang pertama apa dia? Bab al-ikhlas. Ulama-ulama ni bila dia tulis kitab, mereka mulakan dengan bab mengikhlaskan niat. Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan semua yang ada pada malam ini, termasuk adik-adik pelajar, apabila kita pijak kaki, kita duduk di sini atau di mana-mana sahaja tempat yang kita berada, hendaklah kita membetulkan niat kita menuntut ilmu.
Itu dulu. Apa pun yang awak nak, betulkan niat awak untuk menuntut ilmu. Kerana rosaknya keseluruhan ibadat kita dan keseluruhan amalan kita, dia bermula pada rosaknya niat. Dan awak percayalah, sesiapa yang menjaga niat dia, islahun niyah, dia membetulkan niat dia, Allah akan pelihara dia. Niat kena betul. Soal niat ni kan, satu orang kalau dia semayang, dia angkat takbir silap, kita boleh tegur. Dia rokok silap, kita boleh tegur. Perbuatan apa? Fi'lun, perbuatan dia, kalau dia silap, kita boleh tegur tak? Boleh. Qaul, bacaan dia, perkataan dia, kalau silap boleh tegur tak? Kan kita belajar rukun semayang kan, ada rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Kalau satu orang boleh silap perkataan, perbuatan, bacaan dia, kita boleh perbetul. Kalau imam silap, kita boleh betul. Kalau dia salah perbuatan, kita boleh tegur. Tapi kalau dia salah niat, nombor satu saya nak sebut tu, kerana niat ialah urusan satu orang manusia dengan Tuhan. Sebab tu kita tak boleh tegur. Habis semayang kita boleh berkata, tadi baca tak apa nak kena, tadi baca tak betul, tadi perbuatan semayang tadi tak apa nak betul, boleh tegur. Tapi satu orang tak boleh mai kat kita, dia kata tadi semayang pelok sikit niat tak apa nak kena. Tak ada orang boleh tegur niat kita. Dan awak semua boleh berada dalam majlis ini bagi fokus melihat saya menulis dan sebagainya. Semua orang nampak bagus, semua orang nampak tertib, semua orang nampak teratur. Yang tak diketahui oleh sesiapa, yang hanya diketahui oleh kita dan Tuhan, ialah niat awak. Awak duduk elok, tulis, semua orang nampak bagus budak ni, tertib elok budak ni, warak lah budak ni, zahir. Tapi niat awak, sebab itu ramai orang yang kecundang dalam perjalanan agama ni sebab apa? Sebab niat. Ada orang niat nak cari makan, mengaji agama ni pasal nak cari makan, dapatlah cari makan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dalam hadis yang hujung tu Nabi bagi tahu, siapa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha. Semua tu dia dapat tak? Dia dapat tak? Kalau awak pergi mengaji, awak nak dapat kerja, awak pergi mengaji pasal awak nak boleh duit, awak pergi mengaji pasal nak glamour, awak pergi mengaji pasal orang nak panggil ustaz, awak pergi mengaji pasal orang, awak akan dapat. Bukan payah. Dan sekarang yang paling cepat dapat kerja, yang paling cepat boleh buat duit, yang paling cepat boleh glamour, dan yang paling ramai orang suka dan banyak pengikut dan peminat, orang yang jadi ustaz. Jadi ustaz. Saya sebut ni pasal awak sekolah agama tak kan? Saya sebutlah sikit bagi kita nasihat diri saya jugalah. Boleh. Awak percaya? Maka saya tanyalah pada diri awak semua malam ni, sebelum awak balik, awak mengaji agama ni untuk apa? Tak payahlah jawab, tak payahlah jawab. Saya nama sekian dengan ini belajar agama adalah untuk berjuang di jalan Allah. Tak apalah. Tapi hakikatnya kita dan ada orang belajar kerana pak dia suruh.
Dan orang pun ada orang pergi main mengaji pasal pak dia suruh. Dia kata pak aku suruh. Korang-korang adalah juga tok lebay seorang dalam rumah ni. Adalah juga seorang ustaz dalam rumah ni. Sekejap lagi saya akan sebut apa kesannya. Boleh? Baik. Habislah tajuk niat tu. Berikutnya, apabila kita jadi pelajar atau penuntut, termasuklah siapa pun, awak akan lihat dalam Quran. Dalam Quran disebut 16 kali perkataan ni. Ni saya nak kempen malam ni, kita di samping awak punya moto menggabungkan di antara yang lama dan baru, saya nak kempen awak semua dan semua yang mendengar kuliah live kita ni untuk kita ambil semangat yang Quran ajak ni. Apa dia? Dalam Quran perkataan ni diulang 16 kali dan dia sangat relevan, munasib, sangat sesuai dengan awak semua, iaitu perkataan ulul albab. 16 kali Quran ulang perkataan ulul albab. Kalau awak cari dalam Quran ada 16 kali Tuhan repeat ulul albab. Tak kiralah awak pengajian agama ke, pengajian sains ke, latar belakang awak apa ke, pekerjaan awak apa ke, antara benda yang paling besar dalam masyarakat kita hari ini yang awak semua ada tanggungjawab bila keluar nanti, dan saya dan termasuk as-sabiqun al-awwalun memikul beban ini, ialah untuk menjadikan masyarakat kita ni ulul albab. Kerana kita duk nampaklah ni kerosakan yang berlaku dalam masyarakat ni bermula daripada masyarakat yang tak ada ulul albab ni. Ulul albab ni apa dia? Tak apa, awak boleh jawab nantilah kalau awak jawab lambat. Ulul albab, Quran sebut. Quran kata ulul albab. Ni awak semua kena ada ulul albab ni. Ni bukan soal smart IQ ke soal apa ke. Soal ulul albab. Ulul albab Quran kata apa? Alladzina yastami'una al-qaul. Tu perkataan yang kita nak dengar. Yastami'un. Awak belajar bahasa Arab kan? Daripada root word apa? Daripada fi'al madhi dia? Istama'a, yastami'u, istima'. Kan dalam bahasa Arab kita ada al-istima' kan? Kita dengar kan, belajar mendengar. Bahasa Arab juga, apabila berlakunya penambahan, asalnya istama'a, asal dia dalam bahasa Arab ni, dia asal dia mesti tiga huruf. Daripada perkataan sami'a. Dia ada penambahan apa? Alif, sin, ta. Kan? Istama'a, betul? Alif, ta. Apa maksud penambahan di situ? Dalam kaedah bahasa Arab, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Apabila kita tambah huruf atau kita tambah perkataan, huruf lah. Apabila kita tambah huruf pada satu perkataan, dia akan merubah makna. Lepas itu bila kita belajar bahasa Arab, kita akan rasa zauq dia. Kalau sami'a, dengar. Kalau istama'a yastami'u, kita mendengar dengan penuh perhatian. Artinya dia bukan dengar biasa, dia dengar sungguh-sungguh. Artinya ulul albab, mereka yang menggunakan telinga mereka, akal mereka, minda mereka untuk mendengar sesuatu itu dengan benar-benar dengar. Alladzina yastami'u, orang-orang yang mereka itu mendengar, bukan dengar biasa, dengar sungguh. Yang jadi masalahnya bila dia tak mau dengar. Nampak? So ulul albab, mereka yang mendengar, lawan kepada ulul albab apa dia? Mereka yang tak mau dengar. Ada tak orang yang tak mau dengar? Ada tak? Yang tak mau dengar ni banyak sebab.
Satu, dia tak mau dengar pasal apa? Pasal berbeza puak. Ni saya nak sebutlah secara terang-terangan ni kan, supaya awak semua boleh terbuka sikit. Walaupun duduk di sini, telefon tak boleh tengok kan? Ha? Boleh tengok? Awak boleh tahu apa yang berlaku di luar? Baguslah. Apabila awak tak tahu, saya boleh cerita banyak lah. Kalau awak tahu, biarlah model saya. Satu orang, Quran kata orang yang ulul albab, dia dengar. Maksudnya apa yang berlaku dia dengar dulu. Sama ada yang lawan dia ke, yang bertentangan dia ke, yang satu geng ke, yang satu pok ke, yang satu kumpulan ke, yang satu pahaman ke, itu bukan isu. Isunya apa? Quran ajak apa? Quran ajak dengar dulu. Awak kena sematkan dalam dada awak, minda awak, dengar dulu. Jangan ada perangai lembab ni. Perangai lembab tau. Oh, dia ni tak boleh pakai lah. Dia ni tak boleh dengar lah. Dia ni bukan geng kita lah. Tak dengar lagi. Bercanggah tak dengan Quran? Quran kata dengar dulu. Sebab itu Al-Quran dengan Al-Hadis, Nabi diajak apa? Untuk kita mendengar daripada sesiapa sahaja, hatta daripada Iblis. Awak pernah dengar kan hadis tu? Hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang apa dia? Tentang Iblis yang mengajar kepada Abu Hurairah ajak apa? Ayat kursi. Siapa yang ajak? Iblis. Iblis tu kawan ke musuh? Dengar. Abu Hurairah balik cerita kepada Nabi. Nabi kata, kau tahu tak siapa? Kan dalam hadis tu? Iblis. Nabi kata dia pembohong. Tetapi di dalam bab itu, dia benar. Ini prinsip yang Nabi ajar. Hatta daripada Iblis, kalau perkataan dia benar, fakta dia benar, hujah dia benar, kita akui kata betul. Sebab itu kita tak taksub. Kita tak tutup mata kita, kita tak pekakkan telinga kita. Apa sahaja awak boleh berhujah, kita sedia mendengar. Dan kita juga sentiasa terbuka untuk berhujah. Awak dengar dulu apa yang kami nak cakap, dan awak dengar, kami dengar apa yang awak nak kata. Kemudian kita apa? Ulul albab. Sambungan ayat tu. Alladzina yastami'una al-qaul. Setelah kita mendengar, Quran ajak kita buat apa? Fayattabi'una ahsana. Kita ikut yang macam mana selepas kita dengar, lepas tu kita nak ikut yang terbaik. Tentulah sebelum kita nak decide yang mana yang terbaik, kita kena first, awak kena dengar. Kemudian Quran kata awak kena ikut yang terbaik. Daripada proses mendengar kepada proses membuat keputusan, di tengah-tengah tu ada satu proses. Proses apa? Mula kita kena dengar dulu. Ini first manusia ni dengar pun tak mau. Ni satu geng duk ada lah ni punya ranjau punya duk ada ni. Jenis geng baca kepala tajuk. Jenis tengok tajuk buat kesimpulan. Baca tak pun. Ni ramai yang geng baca tajuk ni. Dia baca tajuk terus dia buat ke? Dia tak dengar pun. Sebab itu yang merosakkan umat Islam, yang menjahanamkan umat Islam, apabila dia memekakkan telinga untuk dia dengar daripada siapa? Daripada pihak lain. Dengar dulu. Apa hujah dia? Atas alasan apa? Yang paling bahaya sekali, dia picok terus out. Ada awak jangan main-main . Dulu main pada polis ya. Pasal tu dulu saya pergi naik kapal terbang ke apa ke.
Saya bukanlah nak ajak. Driver teksi tanya, daripada mana? Al-Ustaz. Bohong ke tak? Bohong ke tak? Tak. Sebab Perlis tak ada airport. Saya naik airport di Al-Ustaz. Saya mai daripada Al-Ustaz, betul tak? Betul tak? Betul ke tak? Saya mai daripada Al-Ustaz, betul tak? Dia tanya saya, mai daripada mana? Saya habaklah saya mai daripada Al-Ustaz. Sebab airport di Al-Ustaz. Perlis tak ada airport, betul tak? Dia bukan tanya lahir mana, asal usul mana. Dia tanya mai dari mana. Saya turun airport, dia ambil kereta, naik teksi, dia tanya mai daripada mana. Saya kata saya mai daripada Al-Ustaz. Oh, orang Kedah. Sebab apa saya jawab begitu? Kerana dulu saya jawab mai daripada Perlis. Lepas tu dia jadi macam mana? Daripada mana? Saya kata masa takti lagi tu. Daripada Perlis. Sengau terus. Tapi bila kita habaq daripada Kedah, habaq daripada Kedah, oh bagus daripada Kedah, syok macam ni. Oh, Perlis tu dia. Dia kata Perlis. Apa hang kutuk pun hang tak tahu. Dengar pun tak. Sebab itu awak pun jangan main-main. Nanti awak saya habaq kat siap lah. Awak jangan tukar sekolah pula. Ada di kalangan pelajar Smart IQ ni, dia pergi IPG Maktab. Pergi Maktab. Saya tak boleh sebut lah, pelajar ni dirahsiakan untuk tujuan keselamatan. Sebab CIA, FBI semua duk ada. Live kita ni pun semua satu dunia sampai ke Palestin boleh tengok. Kita ta'aruf lah, ta'aruf. Awak daripada sekolah mana? Awak daripada sekolah mana? Awak daripada sekolah mana? Dia kata saya abang lah, saya daripada Smart IQ. Sekolah Dr. Mazhar. Apa kaitan Dr. Mazhar? Tapi itu zaman sebelum Tunku Brahman lah. Dan saya nak habaknya, ini isu apa? Isu labeling. Ada juga ni cerita betul ni. Dia dengar satu ceramah, dia tak tengok muka. Dia tak tahu siapa cakap. Dia dengar. Dia kata bagus ya. Betul ya dia ni kata. Kan? Lepas dia tak tahu lagi siapa nama. Lepas tu kita abang, tahu ke siapa penceramah ni? Ceramah ni tak tahu sendiri. Bahaya. Bahaya ni, macam mana boleh dengar? Tu dia sebiji perangai macam Yahudi. Jangan kata saya kasar. Saya buat main hujah. Bisa dengar hadis tu? Hadis apa? Hadis apa? Abdullah bin Salam. Nabi panggil Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tokoh besar di kalangan Yahudi. Nabi panggil dia. Sebab itu tuan-tuan, jadilah masyarakat ni, kadang-kadang dia baca apa semua, dia rasa sokong tau. Lepas tu dia tahu kata geng nu, dia tahu kata pok nu, terus dia tukar. Macam tak saat? Macam tak saat? Dia kata bahaya, jangan gak. Tak saat yang kata okey, pasal apa? Tengok tuan-tuan, ini bahaya. Pasal tu saya kata pelajar tak boleh ada perangai macam ni. Abdullah bin Salam kata, Nabi kata Yahudi ni macam mana? Yahudi ni dia tak guna. Nabi panggil Yahudi. Apa pandangan kamu tentang Abdullah ibn Salam? Dia ni orang bagus, anak orang bagus, keturunan dia bagus. Puji melangit. Abdullah bin Salam ni masuk Islam. Mudah-mudahan Tuhan lindung tak jadilah apa yang hang kata, Nabi kata. Nabi panggil Abdullah bin Salam habaq. Aku mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah. Dia ni manusia paling tak guna. Keturunan dia tak guna, pak dia tak guna, tok wan dia tak. Abdullah bin Salam kata apa kat Nabi? Tengok aku dah habaq dah. Yang ini barah dalam masyarakat kita. Dan ini yang kita sedang bertarung. Apabila manusia membutakan mata, memekakkan telinga dan hidup dalam ta'assub. Kerana apa? Kerana perbezaan kepada label-melabel ni. Sebab itu kita nak ubah ni bukan kerja yang mudah. Apabila Nabi SAW mai ke Mekah,
Nabi diutuskan jadi Nabi ni, cuba kita tengok. Benda yang paling susah dia nak ubah. Benda yang paling payah dia nak ubah. Dan kesemua para Rasul alaihimussalatu wassalam bawa benda yang sama. Saya sebut hal ini kerana awak akan keluar dalam masyarakat dan awak akan jumpa benda ni. Apa dia? Pemikiran. Corak pemikiran. Mereka duk biasa dah sembah berhala banyak. Kan? Dalam Quran kan, mereka semua ada 360 berhala. Tiba-tiba Nabi Meh habaq Tuhan apa? Dia kata apa? Adakah engkau nak menjadikan Tuhan yang banyak ini ilahan wahida, jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Bukan ajaib, bukan ajib, ujab. Mereka duk biasa sembah tokong banyak, duk sembah berhala banyak. Tiba-tiba Nabi main nak ubah daripada Tuhan yang banyak alihah kepada ilah. Alihah jamak kan, Tuhan-Tuhan, main kepada ilahan wahida. Dia kata apa? Inna hadza la syai'un ujab. Benda ni pelik. Nabi bukan nak ubah warna kulit, Nabi bukan nak ubah bangsa, Nabi nak ubah pemikiran. Sebab itu manusia ni paling susah kita nak ubah pemikiran dia. Betul ya? Berikutnya, dalam kehidupan kita, bila awak semua nak menyampaikan esok ni, kan, baru kita pergi pada tajuk balighu anni walau kita semua ni esok bila kita mengaji, kita kena sampaikanlah setakat mana yang kita tahu. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi daripada sahabat Abu Barzah Al-Aslami, awak ni masa duk mengaji ni bagus. Pasal apa? Sini saya nak nasihatlah kesilapan dan kata apa, penyesalan orang-orang tua ni. Awak masa duduk mengaji ni, awak hafal lah bagi banyak. Kerana otak awak ni masih bersih macam baju awak yang putih tu. Kan, nanti bila ada awak, RAM tu masih kosong, gig tu masih besar lagi. Jadi awak hafal banyak-banyak. Hadis pun awak hafal banyak-banyak. Hafal banyak-banyak. Kan? Nanti bila awak dah keluar daripada pintu pagar sekolah ni, RAM tu akan bercampur dan akan jadi kecil. Dan dia bukan boleh pergi beli di kedai, tambah space tu. Susah nak masuk. Sebab itu ada pepatah kata, ketika menghafal, kita menghafal ketika muda umpama menulis di atas batu, menghafal ketika tua umpama menulis di atas pasir. Sebab itu apa yang saya duk ingat ni, apa yang kita hafal masa kita muda lah, tua tak boleh masuk banyak benda nak kalut fikir. Betul tak? Nak hafal hadis teringat nak kena beli pampers. Nak hafal hadis teringat bini suruh beli garam. Awak tak ada bini dah bang? Abang kat Cikgu Rosli saya tak boleh hafal, bini kalut. Kalut. Tumpang tak ada bini hafal. Saya nak sebut sikit lah hadis Abu Barzah Al-Aslam. Ini tanggungjawab kita. Awak semua kena ada tanggungjawab ni. Apabila kita belajar ilmu, tak kira lah banyak ke sikit. Abu Barzah Al-Aslami dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tak akan bergesil dua kaki anak Adam apabila dia berdiri di hadapan Tuhan sehinggalah dia ditanya 4 perkara. Yang lain tu saya tak mau sentuh. Saya nak ambil satu daripada 4. Banyaklah, an malihi, an jismihi, an umrihi. Saya ambil satu ya. Wa yus'al an ilmihi. Tuhan tanya tentang ilmu. Dalam Quran kata, falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Quran kata, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ni kesimpulan yang saya nak buat ni. Saya buka soal jawab. Allah kata, kalaulah ada satu kelompok daripada masyarakat itu yang pergi belajar,
liyatafaqqahu, pergi belajar. Kemudian mereka balik untuk memberi peringatan kepada kaum mereka. So awak semua dan termasuk saya dan semua yang duduk di belakang tu, kita tak kiralah pengajian ke, pelajar ke apa ke, kita mesti ada ilmu agama. Sikit banyak tu masing-masing ikut kadar lah. Betul tak? Apa tanggungjawab kita pada ilmu? Menyampaikan ilmu. Setakat yang kita tahu cukup. Setakat yang kita mampu kita sampaikan. Habis sangat kita nak sampaikan kat siapa? Ku anfusakum wa ahlikum. Kita sampai untuk diri kita dan keluarga kita. Maksudnya awak ada kelebihan sikit, awak sampaikan pada orang lain. Okey. Bila kita sampai kepada maksud nak menyampaikan ni, ada beberapa poin yang saya nak sebut. Ni kita nak pergi kepada sampaikan ilmu ni. Nombor 1. Kita nak bercakap, nak menyampaikan tentang ilmu, kita balik kepada prinsip yang Allah ajar para nabi, sebutlah dengan ilmu. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'an. Dalam Quran sebut tu, Quran kata-katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, yang aku mengajak dan menyerunya kepada Allah, bukan kepada kita. Tu nombor 1, tuan-tuan kena ingat, adik-adik kena ingat, ajak kepada Allah. Sebab itu kita diajar menghormati guru-guru kita, tapi kita tak melampau. Sebab itu orang-orang yang belajar tentang sunnah ni, dia tak melampau guru, dia tak gulu. Kan? Sekali lagi mungkin awak nak salam, kita salam lah pasal kita baru berjumpa. Tapi kita tak diajar. Ada awak main semua setengah-setengah tempat, nak kena jalan tunduk, nak kena melutut, nak kena rokok, nak kena berjalan macam ayam itik depan tok guru. Tak ada, Nabi tak ajar. Sebab kita bukan nak mengajak kepada diri kita, kita nak mengajak kepada ilallah, kepada Allah. Sebab itu bila awak keluar esok ni, bukan angkat diri, bukan mengajak orang ta'assub diri, tapi mengajak orang membesarkan Allah. Dan sebab itu bila awak kuliah esok ke, awak ceramah esok ke, ataupun awak buat apa ke, biar bila orang keluar daripada ceramah tu, orang rasa besar Allah dan Rasul, bukan besar penceramah. Tapi kalau orang balik daripada ceramah tu, orang rasa besar penceramah tu, tak berjaya. Biar orang keluar daripada majlis itu, orang ta'zim perkataan firman Allah, orang membesarkan sunnah Nabi. Itu kuliah yang berjaya, itu dakwah yang berjaya. Dakwah yang berjaya ialah mengajar orang yang mendengar kuliahnya membesarkan perkataan Allah, membesarkan perkataan Nabi, mengagungkan sunnah lebih daripada kata-kata dia. Tapi kalau awak pergi dengar satu ceramah, awak rasa besar tok guru tu, besar perkataan tok syekh tu, itu bukan kuliah yang mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada diri dia. Pasal itu orang yang dengar ceramah-ceramah sunnah, dia tak ta'assub pada perkataan guru. Dia hormat guru, dia sayang guru, dia rasa seronok dengan guru tu, tapi apa? Di dada dia sunnah, hadis. Qala Allah, qala Rasulullah. Pasal itu bila kita sembang, kita tak kata, tok guru kita kata, tok syekh kita kata. Kita bila sembang kita kata, ada hadis kita. Beza. Betul tak? Ustaz Abang kata ada hadis ni. Artinya ustaz itu mengajak kepada Allah. Boleh? Boleh tak? Baik. Yang pertama ilmu. Pasal itu pepatah Arab ada kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada benda, dia tak boleh bagi. Berikutnya, apabila awak menyampaikan ilmu, menyampaikan benda yang betul seperti mana yang dilalui oleh para nabi, awak akan berhadapan dengan orang tak sukalah. Betul? Itu fitrah. Allah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun lebih. Ni saya sebut awal-awal ni.
Jadi orang tak suka ni biasa. Orang suka yang pelik. Boleh? Tapi kalau orang suka, alhamdulillah lah. Tapi kalau orang tak suka, itu biasa. Dan kita mengingatkan diri kita dan semua yang hadir ni, kita bukanlah nak cari orang suka. Nabi Nuh, Allah cerita dalam Quran, Nabi Nuh mengadu. Dia kata, qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, aku telah berdakwah kepada kaum aku siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa rara. Tapi ni Nuh dia kata, aku dakwah kepada kaum aku mengajak kepada kaum aku, tapi kaum aku tu taklah menambah, melainkan apa? Semakin firar, apa? Semakin lari. Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh cerita lagi, wa inni kullama da'autuhum, apabila aku berdakwah kepada mereka, apa yang mereka buat? Yaj'aluna asabi'ahum fi adha. Ni bukan satu jari, asabi', ni semua jari ni. Nak abang kata apa? Tak mau dengar sungguh-sungguh ni, sumbat semua ni, tak mau dengar. Jadi tuan-tuan, adik-adik, apabila bercakap benda yang betul, orang tak mau dengar, bukanlah benda baru sehari dua ni. Benda yang daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama. Nuh ni Rasul yang pertama. Orang tak mau dengar. Saya kira okey banyak lah kan, ramai juga lah dengar. Pasal itu dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Uridat alayya al-umam, Allah Ta'ala bentangkan kepada aku, dibentangkan kepada aku umat-umat sebelum daripada kamu. Ada Nabi yang seorang, ada Nabi dua orang, ada Nabi tiga orang, ada Nabi tak ada orang. Artinya apa? Dakwah dia ada orang ikut tak? Ada orang ikut tak? Tak ada. Sebab apa agak-agak? Sebab mereka bercakap apa yang Allah dan Rasul nak, bukan apa yang orang nak dengar. So pertama, bila awak esok ni ada peluang, ada ruang, Allah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bila Allah angkat kamu, dia bagi peluang untuk kamu bercakap tentang agama, hendaklah kamu ingat pesanan Quran. Cakap apa yang betul, bukan apa yang orang nak dengar. Tapi kalau awak nak kaya, nak glamour, nak masuk TV, nak jadi syok, nak jadi famous apa semua, bukanlah saya nak angkat diri, tapi kalau takat nak glamour, nak ceramah, kita perhatilah sikit-sikit, bolehlah sikit-sikit nak takat hak duk ada ni, bolehlah tara tu. Tapi kita tak boleh pasal apa? Pasal kita terpaksa ubah pendirian kita, terpaksa tukar pegangan kita yang betul tu. Kita kena ubah. Pasal apa? Pasal hak ni orang tak mau dengar. Yang ni berlawanan dengan apa yang masyarakat nak. So tak boleh cakap yang tu, tak boleh cakap yang ni. Jadi kalau kita fikir, weh, awak boleh bayang, ni saya nak cerita sikit lah, tak apalah nak buat macam mana, live mereka dengar juga lah. Kalau satu ceramah orang bayar 500, satu hari awak dapat 3 ceramah, berapa? Satu bulan? Satu bulan. Ha? Berapa? Ha? 15? Model berapa? Dak ni saya nak cerita benda semua ni. Saya nak habaq gaji saya berapa? Bukan senang, bukan ramai orang boleh habaq gaji orang. Satu hari, satu ceramah 500 orang bayar. Mahal lah 300. Kalau pandai 500 lah, kalau korang pandai sikit 300. Kita ambil lah 300. Sehari 300. Satu ceramah 300. Satu hari boleh 3 ceramah. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Berapa sehari? Satu bulan dah berapa hari? Ha?
9 kali 3? Ha? Ha? Berapa? 2,700 ke 27? 27? Berapa? 1,000? Habaklah kata cirik 4 hari. Tak kalah tiap-tiap hari ceramah. Ada juga cirik, sakit perut, senak. Boh lah senak, sakit perut 10 hari. 10 hari sakit perut. Nak pergi berjalan, nak pergi rock walk, nak pergi naik Bukit Bendera, takkan tak ada cuti ceramah siang malam. Boh lah 10 hari cuti. Ha. Berapa? 20 hari kali 9. Ha? Tak mau 18,000. Modal berapa modal? Ni modal duk meleleh ni. Amboi payah faham apa ni. Sekejap lagi saya jampi ayam sikit. Mana ada modal? Ayam liuk. Ceramah 18,000. Ha, puluh betul-betul jadi berceramah. Tak mau. Itu hak yang saya sebut 3 hari, 3 kali. Kalau 5 kali kuliah lohor, zuhur, kuliah asar, kuliah wanita, kuliah lelaki, kuliah campur lelaki wanita, tu lagu sajak. Geng tu lagi banyak mahal. Depa tu pun nak dengar ceramah. Kalau sajak panggil saya tinggal hangpa pergi kat dia. Maka akhirnya agama menjadi tempat cari duit. Dan kalau bukan kerana takutkan Allah dan Rasul, kalau bukan kerana kita memikirkan kata kita akan ditanya esok tentang ilmu ni, kalau bukan kerana kita nak ikut Nabi, kita tak fikir dah betul salah, palsu ke, cerita dongeng ke, merepek ke, mengarut ke. Balik fikir malam ni aku nak buat lawak apa, cerita apa, aku nak bubuh bagi seronok sikit, kan? Maka penuhlah di rumah kita buku gila-gila, mastika apa semua. Pasal nak buat modal. Tak, saya cakap benda yang betul, realiti. Mai ceramah dekat awak bukan nak untung, dan saya pun memang tak akan ambil duit malam ni. Pasal apa? Memang saya tak akan ambil duit. Saya kalau sekolah saya tak ambil duit. Dulu saya mai untuk ni pun saya tak ambil duit. Pasal saya tak tahu lah penceramah, tak tahu lah yang lain mungkin depan nak ambil lah. Tapi saya alhamdulillah lah adalah sikit duit. Tak ambil pasal sekolah kan tak ada duit. Kita patut sumbang lagi pada sekolah. Jangan panggil kak sudah lah. Kalau sekolah kita tak payah ambil duit pasal hampa semua nak belajar. Sekolah pun duk cari duit kan. Kita nak buat duit dengan sekolah. Kita bagi lagi pada sekolah. Rugi dah saya malam ni. Ada jemputan dengan menteri pula malam ni. Kan? Mai kat hampa. Allah, jahanam. Bukan kata duit dengan pahala-pahala pun jahanam. Tapi sekurang-kurangnya saya ada saham dan bahagian ketika awak keluar ke dalam masyarakat menyampaikan benda yang benar, mengajak kepada sunnah, adalah bahagian saya pada dakwah awak esok. Itu yang saya harapkan. Mungkin saya bukan guru awak, saya bukan ustaz awak, tetapi sekurang-kurangnya saya telah memberikan suatu benda yang awak semua ada pandangan yang jelas, tujuan yang jelas, maksud yang jelas. Apabila awak keluar membawa nama agama, awak akan membawa agama Allah dan Rasul, bukan agama yang nak buat duit atas tu. Lah dulu orang nak jual sabun, orang cari artis. Tahu sabun basuh baju? Sabun basuh baju ke, sabun mandi ke, iklan lah, iklan apa-apa, semua orang cari artis. Lah artis pun tak boleh cari makan dah. Jual sabun cari ustaz, jual ubat cak kapok cari ustaz. Ustaz penin selepas balik ceramah, ustaz menggunakan minyak cak kapok. Belilah minyak cak kapok ustaz. Nah. Dan lah ni ada ayat celuk rambut Nabi. Ayat celuk rambut Nabi. Rambut siapa dia celuk pun kita tak tahu. Tulis dengan marker ya. Ni ayat ni tengok, spritzer, tulis ingredient mana, tulis lagi halal, buat lagi apa semua. Baru berapa ringgit ya, RM1 lebih ya ni.
Ayat botol lepas tu jual apa tulis pula ni, maka ayat celuk rambut Nabi, ayat janggut Nabi, ayat apa semua Nabi. Boh Nabi ujung tu 300. 10 botol 3 tu 10 botol. Kalau saya main ceramah ni, ramai ni, setiap orang beli 1 botol. Takkan beli 1 botol ayat Nabi ni 1 botol. Jekah sikit, buat gaya penceramah jekah sikit tu, kita pun boleh jekah, ha? Takkan nak jekah tu aku berhenti, ya. Jekah sikit, beli, tambah orang perempuan beli 10 botol. 3 hari cuti ceramah, jual ayat. Dah saya sebut ni, dah alang-alang orang marah, kata api, depa duk marah dah. Tapi bila kita cakap benda yang betul, hatta Nabi, orang sayang Nabi, Al-Amin, semua sayang, cinta Nabi, hatta nak letak Hajarul Aswad, tanya Muhammad. Tapi bila Nabi mula bercakap, apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, alihadha jama'tana, celaka hang Muhammad, pasal ni kau hang panggil kami mai berimpun ni. Buh, celaka terus. Daripada satu manusia yang disanjung, satu manusia yang dihormati, satu manusia yang dicintai, menjadi manusia yang paling dibenci kerana bercakap benda yang benar. So awak rasa awak nak cakap benda betul? Lah mungkin kena orang tulis Facebook sikit, kan? Orang buat muka pangkah sikit, 3 hari tak akan nasi. Awak lah depa pangkah muka aku. Nabi dipukul, Nabi dibaling batu, macam-macam kena dekat Nabi. Tapi Quran kata benda yang menyakitkan Nabi bukanlah batu di Taif. Yang menyakitkan Nabi bukanlah najis yang diletakkan di belakang dia, tapi yang menyakitkan Nabi kata-kata manusia. Sebelum awak keluar dalam masyarakat esok, awak fikir habis-habis. Fikir habis-habis. Sebab apabila kita mula bercakap benda yang betul, sunnatullahnya kita akan dibenci. Dah akhir sekali, banyaklah kalau kita nak sebut, tapi last, banyaklah saya nak kongsi nasihat ni, tapi tak apalah, kita mai dan kali kita ziarah. Kerja ni bukanlah kita mula. Sebelum awak mula as-sabiqun al-awwalun, di belakang tu telah mula dulu, kan? Dahulu lagi teruk, taklah seramai la ni ramai. La ni tu biasa pergi perkampungan sunnah ramai, kan? Pergi mana-mana pun orang kenal, kan? Naik kereta api pun orang kenal, mana orang kenal lah, kan? Lepas tu la ni dah jadi satu izzah, satu kemuliaan kita berpegang dengan sunnah. Tapi kita nak bagi tahu, telah wafat Nabi sebelum dia melihat apa yang ada sekarang. Hamzah terkorban dalam medan Uhud, dia tak dan tengok Mekah dapat kat orang Islam. Ammar, Yasir, sebelum daripada Ammar lagi teruk, tak dan pindah pergi Madinah, tak dan lihat negara Islam Madinah, mereka dah dibunuh. Artinya apa? Quran kata law kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk. Quran kata kalaulah apa yang kau bawa ini safaran qasida, mudah dan cepat. Maksudnya habaq kat kau tu ikut, habaq kat kau ni ikut, habaq kat kau tu dia terima, habaq kat kau ni dia sokong. Aradan qariba, dan apa yang kau bawa ini menjanjikan habuan, menjanjikan keuntungan. Lattaba'uka, ramai orang akan ikut. Quran bagi tahu kat Nabi, kalau apa yang kau bawa ini, dakwah ini, sunnah ini, ajaran ini, kitab ini, benda yang mudah, cepat, ramai orang akan ikut. Habuan besar, ramai orang ikut. Tapi apa? Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi apa yang kau bawa ini Muhammad, perjalanan dia jauh. Bila tu? Bila kita nak dapat tu? Kita nak berlawan ni sampai bila? Sampai datangnya janji Tuhan kematian. Dah bila awak bawa agama ni, dia bukan ada pencen. Dia kata saya tak bawa dah agama ni, tak larat dah pencen lah. Dulu saya dakwah lah, tak dakwah lah bagi kat orang lain. Tak, dakwah ni sampai mati.
Dakwah ni ialah pekerjaan yang tidak ada pencen, yang tidak ada penamat, sehingga datangnya janji Allah. Awak fikir elok-elok. Aku tak mau, tak mau keluar saja. Keluar barisan awak. Dan kita bila kita masuk dalam ni, yang akan menamatkan hidup kita ialah janji Allah. Sekali awak pegang pen, awak pegang buku, awak pegang mikrofon, awak memegang amanah ilmu, sehinggalah kepada hari datangnya salam terakhir. Sampai akhir. Quran kata walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tapi perjalanannya jauh dan menyakitkan. Boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita semua. Dan sedikit sebanyak apa yang saya kongsi ini bagi motivasi lah. Dan juga bagi pencerahan pada beberapa isu. Okey, jadi awak semua dibagi ruang untuk bersoal jawab. Awak boleh tanya. Silalah. Kan? Ya, sila. Biduni alladhi yu'idu 'anna bituruqi ta'thir. Biduni bituruqi ta'thir. Okey, bagaimana kita nak menyampaikan sunnah kepada masyarakat dengan jalan yang benar? Pertama, kita selalu dengar perkataan hikmah. Betul tak? Apa makna hikmah? Ramai duk komen, saya tengok dalam live. Saya ingat tak ramai orang tengok dalam komen dalam live. Dan ramai juga lah yang duk mengata, tapi tak apa, biasalah. Saya nak sebut kepada awak semua. Quran kata ajak manusia dengan hikmah. Apa makna hikmah? Saya tertarik dengan apa yang disebut sebahagian salaf. Bila dia sebut tentang hikmah, ada 3 benda. Ada 3 perkara tentang hikmah. Yang pertama, apa dia? Awak bercakap pada masa yang betul. Pada masa yang betul. Apa makna masa yang betul? Saya nak ulas sikit. Kadang-kadang Nabi SAW tak sebut benda tu bukan kerana, tak buat benda tu bukan kerana benda tu tak betul. Tapi apa dia? Belum sampai masa yang sesuai. Waktun munasib. Belum sampai lagi pada waktu yang sesuai. Sebab itu kadang-kadang kita kena tengok juga. Umpamanya dalam hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, Nabi SAW sebut pada Aisyah, hadis yang tentang Kaabah kan. Nabi kata Kaabah ni dulu pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Asalnya Kaabah ni besar tau. Sebab tu Hijir Ismail tu dia duduk dalam Hijir Ismail yang yang ada ketui batu tembok tu, dia asalnya dalam Kaabah. Tapi pasal apa dia tak masuk dalam Kaabah? Kerana apabila Arab, awak baca dalam sirah kan, manusia pertama yang membina Kaabah ialah Nabi Allah Ibrahim. Walaupun adalah banyak kita dengar penceramah kata yang cipta Kaabah ni jin lah. Ada awak dengar? Semua benda yang kata Kaabah ni siapa yang buat, tidak ada nas yang jelas. Yang ada apa dia? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid. So based on fakta berdasarkan kepada nas yang buat Nabi Ibrahim buat dengan anak dia Nabi Ismail. Buat besarlah. Termasuklah Hijir Ismail. Pasal itu kita tak boleh tawaf masuk dalam Kaabah, termasuk Hijir Ismail. Dan dia ada 2 pintu. Pintu keluar dengan pintu masuk. Tapi lah ada berapa pintu?
satu pintu. Ini yang kata hikmah ni. Nanti dulu saya awak kata, yang ni bukan hikmah, yang ni cari makan. Nanti dulu. Okey, baik. Nabi kata dekat Aisyah, kalaulah tidak kerana umat engkau Arab lah masuk Islam baru lagi, aku akan runtuhkan Kaabah ni buat macam mana Nabi Ibrahim buat. Tapi kalau aku runtuh Kaabah ni buat macam mana Nabi Ibrahim buat, apa akan jadi? Apa akan jadi? Depa beranak-beranak tengok Kaabah tu macam tu, ada satu pintu besar tu, tiba-tiba Nabi nak pergi perban buat lain, dia akan jadi cempera habis. Dia akan jadi kalut. Betul tak? Betul. So Nabi tak buat kerana apa? Masa yang tak sesuai dan keadaan yang tak sesuai. Sebab itu bila kita berdakwah kepada masyarakat, nanti dulu awak semua tengah duk semangat ni, membujur lalu melintang patah, dia kira nak tibai lah. Nanti dulu apabila kita balik kepada ibu bapa kita, balik kepada kaum keluarga kita, barangkali sebahagian mereka bukan tak mau ikut sunnah, tapi belum faham. Barangkali bila awak balik, mungkin sebahagian masyarakat bawa balik pergi dalam masyarakat awak, mungkin mereka tak faham tentang sunnah. Awak pun mungkin raikanlah benda-benda yang khilaf, seperti awak menjaharkan bismillah, kan? Sebab itu bukan benda yang bid'ah, itu khilaf yang muktabar. Dan barangkali mungkin kalau orang jemput awak bercakap tentang Maulidur Rasul ke apa, ke tajuk ke apa yang awak mengaji, kata benda ni tak boleh, tak ni, mungkin awak ada uzur, ambil ruang itu untuk bercakap. Janganlah awak baliklah masyarakat awak, ni kami ingat nak panggil mai baca doa, awak nak masuk neraka. Saya tak apalah, pasal orang dah tahu, orang dah kenal dah kan. Awak tak boleh lah. So mak awak dia kata, abang ni kita nak makan ni, dah abang pun mengaji tahfiz semua, bukan semua faham, baca doa sikit. Ni dah tua-tua pun tak erti hadis dhaif dalam Sahih Bukhari macam bismillah tu pun tak erti bismillah, doa-doa apa? Tentulah tak. Quran kata wala kunta faddan ghalid, kan? Quran dalam surah An-Nisa kan, kalau kamu keras mereka akan lari, lan faddu min hauli, mereka akan lari daripada kamu. Ini yang kata tak faham. Kita pun baca lah, apa salahnya kita baca Allahumma barik lana fima. Dalam kita makan tu kita kata hadis ni terang elok-elok, taklah orang tua tu menggelan, kan? Dia duk angkat tangan, kita pun kan, oleh kerana belajar sunnah terus makan. Dia pun tengok, astagfirullah, aku hantar pengaji ingat nak jadi soleh, lagi jadi pelahap. Dia dalam keadaan dia tak faham, betul tak? Yang ni yang dia panggil hikmah. Barangkali mungkin ada ahli keluarga kita masuk rumah tak bagi salam, syaitan keluar. Keluar. Kan? Kawan dia kata, awak hang kasar kan? Qulil haq, katakan yang betul. Keluar syaitan. Terus kawan tu lari terus, kan? Dia masuk, mungkin dia terlupa, dia tak tahu dan sebagainya. Biar manusia, insan. Maka kita bagi tahu, kata bila masuk kita cakap lah, ataupun kita tunjuk contoh, kita bagi salam ke apa. Itu yang hikmah. Bukan kita, oh hang pandai berlakon lah, hang nak cari makan lah, oh hang nak suruh orang suka kat hang lah, di sekolah hang lain lah, balik rumah hang lain. Bukan, kita tak gadai benda-benda yang boleh tasamuh, pasal ada ruang, betul tak? Tapi kalau kawan kita kata, oi malam ni ada depa belarak tek pusam, jom. Okey, jom. Bukan tak boleh kau belarak tek pusam, tak apa, yang penting kita dakwah pelan-pelan. Yang tu tak ada pelan-pelan. Kan? Betul tak? Benda-benda yang memang yang tak boleh kompromi, kita tak kompromi. Itu the right time. Tengok masa. Yang kedua apa dia? Kita tengok mad'u kita, target kita. Siapa dia? Bercakap dengan orang tua tentulah tak sama bercakap dengan kita nak tegur adik kita, sama tak dengan tegur pak kita? Pak adik kita duk tengok TV, kita kena tengok siapa dia, mad'u tu siapa dia? Adik kita duk tengok TV azan,
Adik, hang tutup TV hampir sembahyang. Boleh tak? Pak kita tengok bola, azan. Ontor ni yang tutup TV. Saya aku hampuk TV ni saya. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tu kena betul juga. Sagi saya dah bagi semangat lagi balik. Cikgu Rosli ajak apa ni? Habis dia hampuk TV semua ni. Inilah kesan ceramah balighu anni. Dan abang, artinya madu'u kita sabar. Bercakap dengan pelajar tentulah tak sama dengan bercakap dengan masyarakat awam. Tentulah ada benda-benda masyarakat awam tak faham, kita akan. Pasal itu kata Sayyidina Ali, walaupun ada orang kata hadis tapi disandarkan kepada Sayyidina Ali, umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami diperintahkan untuk bercakap dengan manusia mengikut kadar mereka. So kita cakap dengan mak kita. Pasal itu Quran kata apa? Kalaulah wa in jahadaka an tusyrika, kalaulah mereka suruh kamu syirik, jangan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Betul tak? So okey, 3 tadi kan? Apa? Masa yang betul, tengok madu'u yang siapa yang kita nak cakap, tentulah cara tegurnya berbeza. Satu lagi, konten kita nak cakap. Isi masa, grup target madu'u kita dan isi yang kita nak cakap. Mula-mula kita kenal satu orang, apa yang kita nak cakap dengan dia? Tentulah kita cakap benda yang dia ada prioriti aulawiyat. Awak jumpa satu orang, tajuk apa awak nak cakap? Tentulah tajuk tauhid. Janganlah tajuk benda-benda yang tahu tak, pilih tajuk mana nak cakap. Dulu kawan tu dia ambil habaq kat dia tadi duk ngaji sekolah tahfiz ke? Duk ngaji sekolah tahfiz. Abang ni baru sehari 2 ni belajar nak semayang. Macam mana nak semayang? Dia macam ni abang, semayang rawatib ni muakkad ni ada khilaf, ada 10 dengan 12. Nabi dia tak tinggal semayang sunat. Kalau bagus abang mangkit tahajud. Tahajud ni pukul 3. Awal pun boleh buat, tapi kalau abang tahajud ni kena hujung-hujung sekali. Dia subuh pun tak tahu pukul 1 ke pukul 8. So awak cakap apa dulu? Pasal itu bila badui main Nabi, dia kata ma faradallahu alayya minas salah. Apa yang Tuhan wajibkan untuk aku? Nabi kata salat 5 waktu. Nabi tak habaq rawatib, Nabi tak habaq duha tahajud. Kita kawan tu tanya, subuh ni pukul berapa? Atau pukul 6 ke pukul 1.30 tak? Dia pun tak tahu subuh dengan luar. Kita pergi habaq kat dia, afdal witir ni 3 rakaat 2 salam. So faham tak? Isi tu kena Nabi. Sebab itu bila para Nabi dia akan cakap tentang tauhid dulu. Semua para Nabi, ya qaumi ani'budullaha wajtanibu taghut. Betul tauhid dulu, baru mai itu. Pasal itu Quran turun pun tauhid, lepas tu baru turun semayang, baru turun puasa. Dan satu lagi last, apabila awak menyampaikan sunnah, menyampaikan agama ni, awak memang kena terimalah. Pelajar sekalian, awak kena terima, bukan semua orang akan accept dakwah ni. Dan kita pun tak harap orang kerana tugas kita apa? Menyampaikan. Itu yang tajuk kita tu, tugas kita menyampaikan. Dalam khutbah terakhir Nabi, Hajjatul Wada', ramai Nabi sebut khutbah dia. Last kali Nabi kata apa? Innakum, Nabi kata kat sahabat 120,000 lebih. Nabi kata innakum, sesungguhnya kamu, satus'alun, akan ditanya anni, tentang aku. Ni Nabi cakap pada sahabat, innakum satus'aluna anni, kamu akan ditanya tentang aku. Allah akan tanya hampa ni tentang aku, tentang Nabi ni. Famadha qailun, hampa nak jawab apa esok depan Tuhan kalau Allah tanya tentang aku? Qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami menjadi saksi engkau telah menyampaikan, ballaghta wa addaita wa nasahta. Kau telah menyampaikan, kau telah menunaikan amanah, dan kau telah memberi nasihat. Nabi takut tu. Lepas tu Nabi angkat tangan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah aku telah menyampaikan. Boleh tak adik-adik pelajar saya, kita semua
berdiri di hadapan Allah dengan kadar ilmu yang kita tahu, walaupun sikit, kita berdiri di hadapan Allah. Allahumma syahad, ya Allah saksikan aku telah menyampaikan pada kadar yang aku tahu. Cukup. Tapi jangan kita sembunyi. Ada orang dia takut, dia tak mau cakap. Dia kata hikmah. Awak entah tak tegur. Ana hikmah. Nampak oh, ada orang dia hikmah. Ni bukan hikmah, ni cari makan tu lah, please sih. Pasal apa? Pasal awak tak cakap? Pasal awak tak cakap? Pasal takut. Nabi kata man su'ila an ilm, siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, dia sembunyikan ilmu tu. Orang tanya dia tak jawab. Kerana memikirkan jawatan dia ke apa ke, dia tak mau jawab, dia takut. Sekali orang gam dia, orang band dia, orang tarik tauliah dia ke apa ke, dia tak mau cakap. Nabi kata aljamallah, Allah Ta'ala akan ikat mulut dia dengan ikatan daripada api neraka. So awak semua ada ilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu pada kadar masing-masing. Bukan semua orang belajar ilmu sama. Abu Bakar ada benda dia tak tahu, ada benda dia tahu. Umar yang sealim-alim, sehebat-hebat Umar, dia pun ada benda yang dia tak tahu. Ada benda dia tak tahu. Umpamanya apa dia Umar tak tahu? Salam 3 kali. Dia tak tahu. Kalau kita boleh tajuk tu, Umar ni apa? Sahabat apa? Tu pun tak tahu. Kan? Abu Musa pergi rumah dia bagi salam 3 kali kan? Artinya ada benda tak kita tahu? Ada benda tak kita tak tahu? Itu biasa. Boleh? Ya, as-sabiqun al-awwalun. Okey. Okey. Last, akhir khulasah, kesimpulannya. Allah Azza wa Jal, dia bagi rezeki pada manusia ni tak sama. Allah bagi rezeki tak sama. Rezeki yang paling besar, yang tuan-tuan semua doa, adik-adik semua doa pagi-pagi lepas subuh kan, apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan. Setiap kali lepas subuh kita doa 3 benda: ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, rezeki yang halal lagi baik, dan amalan yang diterima. Akhirnya saya ke adik-adik kita akan balik kepada Allah. Kita akan menghadap Allah Azza wa Jal. Ketika itu tak ada siapa di sisi kita melainkan amalan kita. Dan seperti kata Anas bin Malik, kata Anas bin Malik kan dalam hadis yang satu orang mai tanya Nabi kan, bila kiamat? Apa kata Anas? Nabi kata dekat kawan tu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berdiri bersama orang yang kau sayang. Esok kita berdiri di hadapan Allah, tak ada siapa di sisi kita, seorang. Kata Anas, hari itu aku seronok dengar jawapan Nabi bila Nabi kata manusia akan berdiri di belakang orang yang dia sayang. Sebab itu kita rela untuk diri kita dihina, dan kita rela untuk diri kita dicerca, dituduh dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita mempertahankan sunnah Nabi. Kerana bila kita pertahankan sunnah Nabi, kita berjuang di atas sunnah Nabi, esok-esok kita boleh mangkit belakang Nabi. Cukup. Esok-esok bila kita berdiri di hadapan Allah, kita duduk belakang Nabi, itu benda yang paling besar. Itulah juga yang kadang-kadang pujuk hati kita kan. Orang kata macam-macam, orang tuduh macam-macam, orang fitnah macam-macam, orang label macam-macam, macam-macam orang buat. Kita duk pujuk hati kita apa? Tak apa. Manusia bersama dengan orang yang dia cinta. Dan orang yang paling kita cinta, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Tuhan berkati majlis ni, dan Tuhan rahmati sekolah ni, dan Tuhan berikan
kebaikan manfaat kepada umat Islam dengan adanya adik-adik sebagai penuntut ilmu. Dan Allah ampun dosa saya dan dosa kita semua, dan kita balik esok di hadapan Allah sebagai orang yang menyumbang sesuatu untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.